kerja part time, mungkin kita boleh menampung perbelanjaan kita. Sebab kita sebagai pelajar kena juga belajar, tapi pada masa yang sama tak boleh bergantung kepada ibu bapa kita. Sebab bila kita kerja, lagi kita boleh menampung perbelanjaan kita. Kerja part-time sangat bagus kerana kita dapat ilmu yang tidak dibekalkan di sekolah. Selain itu, kita boleh berjumpa dengan ramai orang dan berlainan sikap seperti orang kaya, orang miskin, mak rempit, officer, banker dan lain-lain. Belajar sambil bekerja bukan senario baru di kalangan pelajar di negara kita. Ramai pelajar melakukan kerja sambilan, tak kira di peringkat sekolah menengah ataupun universiti. Ini mungkin kerana wujudnya peluang pekerjaan untuk mereka dalam setengah sektor pekerjaan dan secara tidak langsung membolehkan mereka memperolehi sumber kewangan yang boleh digunakan untuk membiayai pengajian dan kos hidup mereka ketika belajar. Bekerja sambilan ketika belajar tidak semestinya menggambarkan seseorang itu tidak berkemampuan dari segi kewangan. Ramai juga pelajar yang berkemampuan tapi memilih untuk membuat kerja sambilan bagi mencari pengalaman kerja, menambah kemahiran di samping mengisi masa lapang dengan baik. Pengalaman bekerja sambilan ini juga nanti berguna bila mereka hendak mencari pekerjaan selepas tamat belajar nanti. Bagaimanapun sebaik-baiknya seseorang pelajar mestilah berusaha mendapatkan pekerjaan sambilan yang baik yang dapat memperkembangkan bakat dan kemahiran mereka. Jangan hanya memikirkan faktor kewangan semata-mata. Dan wang kerja sambilan itu juga harus digunakan untuk perkara bermanfaat atau disimpan dengan baik untuk masa depan. Keutamaan pula mestilah diberikan kepada pelajaran dan jangan biarkan kerja sambilan menjejaskan prestasi akademik. Okey, terima kasih Tulasi dan juga Diana yang menghantar pandangan yang cukup benar tadi dari sudut bagaimana pendedahan dengan kerja sambilan ini dapat memberi peluang untuk membina soft skill pada pelajar-pelajar kita. Saya tertarik dengan apa yang dibincangkan tadi kan, dan saya juga ada melihat sedikit beberapa artikel. Satu research telah dilakukan 2-3 tahun lepas dan apa research yang saya nak cakap ni ada kaitan dengan apa yang apa yang mereka cakap tadi, iaitu tujuan terutama yang mereka cakap ni pelajar. Dan research pun menunjukkan pelajar di Kuala Lumpur dibuat research, dikatakan bahawa 3 perkara yang mendorong mereka untuk bekerja. Pertama, to gain experience. Ini yang saya dengar tadi, itu yang menarik. Pengalaman. Jadi pengalaman di mana berbeza dengan kerja yang telah mereka qualify. Bila mereka telah bekerja, mereka terkongkong dengan syarat-syarat bidang tugas. Tetapi dalam kerja sambilan ini, mereka sebenarnya belajar. Mereka belajar dan bekerja. Belajar dalam kerja itu sendiri. Itu gain experience. Sebab itu saya nampak ramai yang amat suka kerana itu mendapat pengalaman. Pengalaman yang berbagai macam dia katakan tadi kan, berbagai. Dia akan dapat berjumpa. Kalau dia kerja tetap, mungkin dia dapat berjumpa kalau bos-bos lah. Kalau dari bos saya jumpa itulah. Kalau staff, dalam skop yang kecil walaupun kerja ni penting. Tapi dalam kerja sambilan tu dia akan bertemu dengan ramai orang, dia akan bercampur dan berbagai jenis. Itu yang saya dapat gain experience. Yang satu lagi macam dia kata tadi, support untuk family atau orang. Dan saya nampak satu lagi di sini ialah dia tak sebut tapi di kajian menunjukkan dia influence daripada peer group dia atau influence colleague dia. Itu yang menyebabkan dia terlibat, semalam aku kerja best atau jadi itu yang menyebabkan kerja sambilan tu suatu yang agak menarik bagi golongan pelajar. Dari pengalaman Dr. Ismail sendiri, berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar IPT kita misalnya yang mengambil peluang ini untuk menambah pendapatan mereka dalam masa yang sama seperti apa yang kita cakap tadi, menambah pengalaman, membina keyakinan diri, membina keyakinan berkomunikasi dan sebagainya sebelum mereka habis belajar tu. Jadi di sini kita lihat dalam keadaan sekarang memanglah kita pun dari segi pihak pelajar sendiri amat orang kata encourage ataupun amat sukalah kalau pelajar kita sebelum saya dari segi belajar tu sudah tentulah kadang-kadang tu dia ada syarat-syarat tertentu. Ada undang-undang tertentu yang dia tak boleh terlibat. Tapi kemungkinan dia bekerja tu waktu cuti. Tetapi kalau waktu belajar kenapa salahnya? Mereka mungkin siang ada penuh dengan kuliah tutorial misalnya. Kalau malam mereka ada masa lagi mungkin 4 jam 5 jam. Ya, saya setuju. Kenapa tidak? Kalau di luar negara boleh dilakukan, dibenarkan. Kalau tidak kita benarkan asalkan dia dapat memenuhi atau memenuhi syarat, dia dapat buat kerja apa di kuliah. Kerana inilah intipatinya, kerana kita tidak mahu apabila mereka habis belajar, menerima ijazah, menerima diploma, mereka tak ada skill-skill yang kita bincangkan ni. Tak ada skill bincang. Ya, kerana mereka tidak terdedah dengan dunia sebenar. Yang lebih cantik lagi nanti artinya apa yang mereka belajar tu
part time yang mereka kerja tu itu ada lebih kaitan. Ya. Ada kaitan yang seolah-olah belajar tu teori dan part time tu adalah merupakan praktikal bagi mereka. Kerana kan nak tunggu waktu intern, waktu sesi praktikalnya mungkin sebulan, ada universiti mungkin paling lama pun 3 bulan, jadi tak cukup. Tetapi kalau ada masa yang berterusan, yang dua fungsi lah. Satu mungkin dapat menambahkan lagi pengalaman dia seperti yang kata tadi. Satu lagi sedikit sebanyak membantu dia untuk persediaan dia membuat. Jadi saya rasa alasan untuk pengurusan masa sebagainya tu, pengurusan masa tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah sekiranya masa ni amat relatif lah. Semua orang 24 jam. Mungkin saya boleh buat 10 perkara dalam 2 jam. Atau saya nak belajar tu macam mana. Saya pun tak mampu 10 perkara. Seorang tu mungkin satu perkara boleh tak habis. Jadi dari segi time management, kita kena time smart lah. Bijak penggunaan masa di mana kita dapat maximize kan, kita dapat menggunakan masa sepenuhnya untuk dimanfaatkan. Dan Quran sendiri ada menyebut balas demi masa kita dalam keadaan yang rugi. Kita rugi kan. So kita lihat itu di mana ruginya dan di manakah kita dapat untung dari masa yang ada itu. Jadi bagaimana kita nak melihat ini suatu cabaran kepada mereka yang sedang bergelut dengan situasi ataupun krisis ekonomi. Dalam masa yang sama kita memberi peluang kepada para pelajar kita mendapat pendedahan awal kepada dunia pekerjaan yang sebenar. Okey. Jadi dalam hal dari segi cabaran kita lihat di sini. Ada orang mengatakan bahawa macam tadi kita mula cakap tadi lah, satu persepsi yang mungkin buruk. Kalau orang kata kita ambil yang dah bekerja lah, kita ambil contoh macam kalau dia belum bekerja tu mungkin tidak begitu banyak lah cabarannya kalau dia bukan core business dia hanya bekerja dan tidak disabot. Tapi saya rasa cabaran yang paling banyak lagi ialah mereka yang bekerja atau mereka yang menganggur. Kalau kita ambil mereka yang bekerja dan untuk mendapat part time, cabaran ialah bagaimana kita nak bersaing. Sama juga yang menganggur. Bagaimana kita nak bersaing dengan bidang-bidang pekerjaan ada walaupun peluang tu banyak. Itu cabaran pertama. Tapi pada saya cabaran ini dapat kita atasi dengan memastikan kualiti sama ada ia merupakan satu servis atau ia merupakan produk. Servis atau produk. Okey, kita ambil satu produk. Kerana orang kadang tak yakin. You kerja part time je. Jadi katanya you buat cincai aja kita katalah. Buat kerja. Tapi pada saya, kenapa dia buat part time? Dia buat part time sebab dia nak dapat ganjaran daripada hasil kerja. Jadi kalau saya nak ganjaran kerja, maknanya saya kena buat terbaik mungkin. Nak kualiti. Kita ambil golongan yang rendah lah. Berniaga di pasar malam. Okey. Ramai juga yang berniaga pasar malam ataupun teksi. Ramai yang tengok ni pasar malam. Okey. Berniaga di pasar malam misalnya. You nak berniaga, kata kita berniaga kuih atau nasi lemak. Dan sebab kalau di Sabah kita tamu. Kalau berniaga dari tamu tu maknanya tamu Sabah. Jadi kalau kita nak berniaga nasi lemak tu, kalau kita masak tu tak sedap, kualiti kita tak bagus, basi, dia adalah pelanggan. Jadi tak gunalah dia berusaha. Maknanya pada saya, orang yang buat time tu dia perlu memikirkan kualiti. Itu cabaran dia. Kalau kita ada kualiti, saya rasa orang akan datang dan peluangnya makin besar. Peluangnya makin besar. Kalau nanti kalau kita pergi satu tempat lah nanti, kita tahu satu kedai gerai itu sedap lah. Saya rasa kalau daripada Rebuh Raya pun kita sanggup susuk. Jalan lama ke apa kita pergi jadi laksa di bel lah. Doktor, banyak lagi kita nak bincang. Selepas ini kita nak melihat bagaimana kerja sambilan ini boleh menjadi satu pertumbuhan baru bagi ekonomi negara. Kerana zaman ekonomi gawat ini kita perlukan satu sektor-sektor yang boleh memberi pulangan yang cepat kepada mereka yang menganggur, mereka yang hilang pekerjaan dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Itu satu. Dan keduanya, bagaimana kita boleh memberi satu promosi, satu anjakan baru, promosi, publicity dan sebagainya untuk menjadikan sektor kerja sambilan ini suatu yang cool, suatu yang boleh diterima oleh masyarakat. Jadi kita perlu rehat sebentar. Sebelum itu dengarkan pandangan daripada rakan-rakan wartawan seterusnya. Silakan. I think having a part-time job has something to do with lifestyle. The two main benefits that can be gained are experience and extra pocket money, especially for youth. They will be able to learn how difficult it is to get money. Ada yang menganggap kerja sambilan sebagai satu hobi atau sekadar menambah pendapatan. Tapi bagi setengah orang di waktu-waktu kemerosotan ekonomi ini, kerja sambilan adalah satu kemestian untuk menampung keperluan hidup. Namun apa yang lebih penting ialah kualiti dan produktiviti dalam melaksanakan tugas sama ada sepenuh masa ataupun secara sambilan.
Tidak wajar sekiranya ada yang tidak fokus dalam salah satu kerja apabila melakukannya sambil lewa sahaja. Kebanyakan syarikat juga sekarang ni enggan untuk mengambil pekerja sambilan kerana dikatakan tidak dapat memberi komitmen yang penuh. Mereka lebih gemarkan mengambil warga asing untuk mengisi kekosongan yang ada.